Nabi SAW kata, apabila dicipta Nabi Adam, disapu di belakang badan Adam, fasaqata min zahrihi kullu nasama, berguguran jatuh luruh daripada belakang badan Adam itu jiwa-jiwa manusia yang bakal lahir di atas dunia ni sehingga hari kiamat. Huwa khaliquha min zurriyatihi ila yaumil qiyamah, dan itu adalah zuriat, anak cucu Adam akan lahir menjelang kiamat. Wa ja'ala baina 'ainai kulli insanin minhum wabisan min nur, tiap-tiap jiwa yang berguguran jatuh itu, daripada dua mata mereka ni terpancar sinar cahaya. Tiap-tiap manusia termasuk kita yang apabila disapu belakang Adam jatuh jiwa-jiwa ni semua, tiap-tiap seorang daripada jiwa ni baina ainai, di antara dua mata mereka ni ada wabisan min nur, ada sinaran cahaya. Summa aradahum ala Adam, kemudian dibawa ni semua jiwa-jiwa yang bakal lahir esok ni, dibawa semua mai di depan Adam alaihi salam. Faqala, Nabi Adam alaihi salam tanya Tuhan, ay Rabbi man haula. Adam kata, wahai Tuhan, siapa mereka ni? Ni merenyut duk ada di depan aku ni, siapa mereka ni? Qala Allah, Tuhan jawab, haulai zurriyatuk. Tuhan kata, mereka ni adalah anak cucu hang esok-esok ni. Mereka ni adalah zuriat hang di masa depan esok ni. Fara'a rajulan minhum fa'ajabahu wa bisu ma baina ainai. Dalam ramai-ramai manusia ada di depan ni, mata Nabi Adam alaihi salam sudah tangkap satu orang. Ramai-ramai ada ni, mata Nabi Allah Adam alaihi salam sudah capture satu orang. Fa'ajabahu, dan orang ini menyebabkan Adam rasa takjub. Wabisu ma baina ainai, pasal cahaya yang terpancar daripada dua mata orang ini betul-betul menarik perhatian Nabi Adam alaihi salam. Faqala ay Rabbi man haza. Adam kata dekat Tuhan, dia kata, wahai Tuhan, siapa dia ni? Dalam ramai-ramai ni, dia point satu orang, dia kata, dia ni siapa? Faqala Allah, Tuhan kata, haza rajul min akhiril umam min zurriyatik. Tuhan kata, ini salah seorang daripada umat kamu, daripada kalangan umat kemudian esok. Yuqalu lahu Dawud. Tuhan kata, dia ni esok akan dinamakan dia dengan nama Dawud. Tahu dah? Sebahagian ulama hadis kata Dawud itu ialah Nabi Dawud alaihi salam. Faqala, kata Adam, Rabbi kam ja'alta umrah. Nabi Adam tanya Tuhan, dia kata, wahai Tuhanku, berapa umur dia ni esok ni? Yang kata zuriat aku, yang kata nama dia Adam ni, esok ni umur dia berapa? Dia nak mati umur berapa? Qala Allah, sittina sana. Tuhan jawab dah, padahal masa tu baru ada Adam seorang, Hawa pun tidak ada lagi, Habil Qabil pun tak tahu duduk tang mana lagi, tak ada lagi manusia ni. Tuhan bagi tahu kepada Nabi Adam alaihi salam, Tuhan kata dia ni salah seorang daripada anak cucu hang esok ni, nama dia Daud, umur dia aku bagi siti nasanah, 60 tahun.
Qala, kata Nabi Adam alaihi salam, ay Rabbi zidhu min umri 40 sana. Nabi Adam alaihi salam kata dekat Tuhan, dia kata, ya Rabbi, wahai Tuhan, aku bagi dekat dia umur aku 40 tahun. Dia pun tak tahu lagi umur dia berapa. Dia tanya, Daud ni umur berapa? Tuhan kata, Daud umur dia 60. Adam kata dekat Tuhan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, bagi dekat dia umur aku 40 tahun. Dia sedekahkan umur dia 40 tahun kepada Daud. Falamma qudiya umru Adam ja'ahu malakul maut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, apabila sampai ajal Nabi Adam alaihi salam, bila sampai ajal dia, bila sampai umur dia, ja'a malakul maut, malaikat maut mai dekat Nabi Adam alaihi salam. Faqala, Adam alaihi salam bila nampak malaikat maut mai, dia kata, awalam yabqa min umri 40 sana. Adam alaihi salam kata, bukankah umur aku ada 40 tahun lagi? Ini cerita zaman Nabi Adam. Nabi Adam tahu dah umur Tuhan bagi kat dia berapa. Bahkan dia tanya Tuhan ni, Daud yang tak lahir lagi, berapa umur akan bagi kat dia? Tuhan dah habaq dah, Daud akan dapat 60 tahun umur. Adam bagi dekat dia umur Adam bagi 40 tahun dekat dia. Dan dalam masa yang sama Adam tahu umur dia berapa. Bila sampai ajal dia, malaikat maut mai, malaikat maut nak cabut nyawa dia. Dia kata dekat malaikat maut, dia kata, bukankah umur aku ada baki lagi 40 tahun? Pasal apa yang hamil hari ini? Aku patut mati 40 tahun lagi. Qala, kata malaikat maut, awalam tu'tiha ibnaka Daud. Malaikat maut kata, bukankah umur hang yang 40 itu engkau sudah bagi kepada anak cucu hang esok ni yang bernama Daud? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fajahada Adam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, Nabi Adam alaihi salam bantah benda tu. Dia mengingkari benda tu. Fajahadat zurriyatuhu, maka anak cucu dia esok akan mengingkari benda yang mereka sendiri kata. Nampak? Dalam undang-undang dia kata presiden, dia menjadi presiden kerana Adam buat, maka kita anak cucu Nabi Adam akan ada yang perangai begitu. Dia bagi umur dia 40 tahun kepada Daud. Tiba-tiba bila malaikat maut mai nak cabut nyawa dia, dia kata, bukankah aku ada lagi 40 tahun umur? Malaikat maut kata, betul, tapi umur itu engkau sudah bagi kepada Daud. Fajahadat, dia mengingkari benda tu. Dia kata, bila saya bagi? Oleh kerana Adam pernah buat begitu, anak cucu Adam, manusia hari ini akan ada yang berperangai begitu. Dia kata ya, satu hari esok dia kata bila, aku kata ya. Dia kata tak, satu hari esok dia kata bila, aku kata tak. Satu masa dia setuju, satu masa esok orang tanya, dia kata bila, yang aku setuju. Dia mengingkari benda yang dia sendiri persetujui satu masa dulu. Wa nussiya Adam fanussiyat zurriyatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, Adam pernah lupa, maka demikianlah anak cucu Adam esok akan lupa apa-apa benda. Wa khati'a Adam fa khati'at zurriyatuh. Adam pernah buat salah, maka anak cucu Adam juga akan buat salah satu masa esok ni. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
laula banu Israel lam yakhbuth at-ta'am wa lam yakhnaz al-laham wa laula Hawa lam takhun unsa zawjaha ad-dahr, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, laula banu Israel lam yakhbuth at-ta'am wa lam yakhnaz al-laham. Kalaulah tidak kerana Bani Israel dulu, sudah tentulah makanan dan daging kamu tidak akan basi. Kalau tak kerana perangai Bani Israel dulu, sampai hari ini hampa kalau ada makanan hampa tak akan basi. Tapi kerana satu masa dulu Bani Israel sudah buat satu benda yang menyebabkan Allah turun hukum basi kepada barang makanan. Nabi kata, walaula Hawa, kalau tidak kerana satu benda yang telah dibuat oleh Hawa, isteri Nabi Adam, Hawa, lam takhun unsa zawjaha ad-dahr. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, tidak akan ada isteri yang mengkhianati suami mereka. Kalau tidak kerana Hawa, satu masa dulu dia mengkhianati Nabi Adam alaihissalam. Kalau tidak kerana berlaku benda tu, tidak akan berlaku hari ini isteri mengkhianati suami. Semua benda hadut jadi hari ini, dia ada punca dia. Hadis yang kita baca mula tadi cerita Nabi Adam alaihissalam, sudah bagi umur dia 40 tahun kepada Daud, tiba-tiba dia mengingkari benda tu. Dia kata, bila dia bagi? Kerana Nabi Adam pernah buat macam tu, hari ini ada manusia yang macam tu. Kerana Hawa pernah mengkhianati Adam, bila Allah perintah kepada Nabi Adam, la taqraba hadhihi syajarah, jangan hampa dua-dua, Adam dan Hawa, jangan dekati pokok ini, pokok larangan di dalam syurga. Tiba-tiba Hawa mendekati, bahkan makan pokok tu, makan buah daripada pokok tu. Hawa mengkhianati perintah Adam, sedangkan perintah itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Hawa pernah mengkhianati perintah suami dia, Nabi Muhammad kata anak cucu dia di kemudian hari akan buat benda ni. Isteri mengkhianati suami. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, baca dalam internet ni cerita macam ni banyak, tuan-tuan. Tambah-tambah hak duduk bandar besar, suami cara suami, isteri cara isteri. Hari-hari do SMS suami, abang hari ni kena overtime dekat office, ada meeting, hari ni kena audit apa ke, hari ni bagi whatever reason, bagi dekat suami ni. Suami ni pun percaya bulat-bulat. Satu hari suami terdetik hati nak pergi cek tengok betul ke dia ni overtime, dia ni selalu ada meeting lewat, betul ke? Saya baca baru ni satu keratan keluar, satu suami cerita benda ni. Isteri dia kata lately, akhir-akhir ini dia usung handphone, sampai masuk dalam toilet bawa handphone, sampai dia rasa suspicious. Dia satu orang yang tidak pernah buruk sangka, tidak pernah ingat bukan-bukan pada isteri dia. Kelaku bini dia tu, dia jadi suspicious, dia jadi curiga. Satu hari dia kata pagi bangkit terlewat, kalau nak pergi office, bini masuk bilik air mandi, tertinggal handphone. Kebetulan dia kata Allah Tuhan Maha Besar, ada mesej masuk, dia pun pergi ambil handphone, dia buka baca, tengok tulis nama perempuan.
Ini taktik. Kalau Ramlah dia tulis Ramli. Tengok, Ramlah hentam. Tapi Ramlah tulis kata lepas ofis jumpa tempat biasa. Suami ambil cuti, pinjam kereta kawan. Suami yang tidak pernah mengikuti training daripada CIA tiba-tiba jadi KGB. Dia pinjam kereta kawan, dia bagi kawan bawa kereta dia, dia mai tunggu depan ofis bini dia. Tunggu tengok kereta bini, duk tunggu. Tengah-tengah tu bini telefon, ketak dia kata, Allah, dia tahu aku duk ada di sini. Dia kata, dia pun angkat. Ya, halo abang, ni hari ni saya balik lambat. Dia kata, ingat dia nampak. Pasal apa? Dia tanya. Ada apa gaji pejabat? Okey. Tapi dia duduk depan pejabat, duduk dalam kereta tengok isteri keluar. Dalam pada duduk cakap telefon keluar daripada pejabat, tapi tak pergi naik kereta dia, tengok pergi naik kereta orang lain. Dia kata kereta siapa? Tengok laki-laki bawa kereta tu, dia ikut. Dia pergi kedai makan, dia kata lepas time office pergi kedai makan, dia duduk dalam kereta, duduk tengok. Dia bawa handycam satu, duduk ambil gambar. Walaupun tak ada latihan CIA, dia kata daripada jauh dia duduk tengok, duduk makan dengan laki-laki ni. Laki-laki tu pebetul tudung bini dia, duduk makan beradab ni. Ketak dia kata tengok. Dan dia tulis pula, dia rimak pula dalam tu, saya minta ampun kepada Allah kerana saya tak sembahyang maghrib hari itu. Sebab siasatan tengah duduk jalan. Jadi dia kata saya minta ampun pada Allah pasal saya tak sembahyang maghrib hari itu, sebab nak tangkap ni. Lepas maghrib pukul 8 lebih baru keluar jalan, seronok-seronok naik kereta jalan menuju ke arah ofis. Dia ikut, tapi tak pergi di tempat parking kereta, pergi lalu belakang bangunan yang gelap. Dia kata, dia tengok masuk tu berhenti, lampu semua tutup tapi enjin duk jalan. Dia kata dia lagi ketang, dia turun pergi dalam gelap, bawa handycam, dia pakai night mode. Dia kata, walaupun tidak pernah kursus fotografi, dia rakam isteri dia berzina dengan laki-laki itu di atas kereta. Dia tulis tu, dia kata, tuan-tuan boleh bayang macam mana saya atas kereta tu, isteri saya dia berzina dengan orang lain, saya ambil gambar. Dengan hati yang hancur luluh pergi kat kereta dia, dia balik rumah. Berapa lama lepas tu bini dia balik, buat macam biasa, dia kata apa-apa semua. Dia tak boleh. Start malam tu dia kata anak ada seorang, dia tidur dengan anak dia. Start malam tu tak boleh lah, dia kata. Pergi kerja tak tenang, duduk di rumah tak tenang, berserabut. Satu hari dia panggil bini dia duduk, dia tanya bini dia. Dia kata, you ada orang lain kah? Bini kata, apa abang ni merepek, cemburu tak habis-habis. Saya tanya lagi sekali, you ada orang lain kah? Tak suka lah abang macam ni. Weekend you siap beg, kain baju, saya nak hantar you balik rumah mak you. Nampak suspend pula dengar cerita ni. Balik ni saya baca tu, saya cerita balik apa yang saya baca. Bila balik sampai rumah mak pak dia, mak pak perempuan ni, dia kata dia jadi tak sampai hati pasal mak mentua dengan pak mentua ni teramat baik dengan dia. Tak terbit di mulut ni nak abang apa yang berlaku ni, tak terbit di mulut. Apatah lagi nak abang kata nak cerai bini ni, tak boleh. Tengok ke muka mak mentua dengan pak mentua yang bagus ni. Tapi dia duk fikir-fikir balik, dia kata apa kesudahan benda ni, dia kata. So panggil mak mentua pak mentua duduk, dia panggil bini dia mai, dia tulis abang, dia kata mak ayah saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Saya balik mai ni kerana saya nak hantar balik anak
mak dengan anak ayah. Saya ambil dia elok-elok, saya hantar dia elok-elok. Terkejut orang tua ni. Bini ni dandan keluar satu drama. Apa ni abang, saya tak faham pasal apa jadi. Dia pun tak boleh di dalam kereta, ambil handycam, dipasang pula di TV besar bagi tengok. Mak mentua pak, mentua tengok, mengucap doa istighfar, astagfirullahalazim, betulkan ni anak kita yang buat macam ni. Tuan-tuan, apa yang Nabi SAW sebut itu sangat banyak berlaku di akhir zaman ini. Hati-hati dengan gejala keruntuhan, bukan sahaja keruntuhan akhlak dan sosial, tetapi keruntuhan akidah yang berlaku pada hari ini. Maka Nabi SAW kata, walaula Hawa ni bukan salah sampai macam tu, tapi dia mengkhianati amanah yang Adam bagi dekat dia. Dan benda ni ada hikmah dia. Hikmah apa? Umat manusia dihantar turun ke dunia ini, dan di sinilah tempat kita semua hidup dan membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Tafsir Nurul Ihsan jilid 1, muka surat 216. Muka surat 216 bawah sekali dia kata kisah masuk Baitul Maqdis. Kisah masuk Baitul Maqdis. Yang ni kita dah cerita panjang bulan 10 dulu. 10 kuliah kita last. 11, 12, 1, 2, 5 bulan cuti. 5 bulan cuti. Malam ni insya-Allah kita sambung cerita kisah masuk Baitul Maqdis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya qaumi udkhulul ardal muqaddasah allati kataballahu lakum. Wahai qaumaku, masuk olehmu akan bumi Baitul Maqdis yang telah menyuruh Allah Subhanahu wa taala bagi kamu dengannya, dan iaitu Syam. Dia kata, ini nak cerita apa tuan-tuan? Nak cerita tentang Nabi Allah Musa alaihi salam. Tuan-tuan, flashback balik sikit. Nabi Allah Musa alaihi salam ni, siapa dia ni? Dia generasi yang ke-6 selepas Nabi Yaqub. Kita dah cerita dah asal usul Bani Israel ni, dia start tang mana? Dia start tang Nabi Yaqub. Nabi Yaqub terkenal dengan nama Israel. Kita dah sebut dah itu. Anak cucu Nabi Yaqub dipanggil Bani Israel. Maksudnya anak cucu kepada Israel, kepada Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub alaihi salam ni tuan-tuan, umur dia berapa masa mati? 144 tahun. Siapa Nabi Yaqub alaihi salam ni? Nabi Yaqub alaihi salam ni dia anak kepada Nabi Ishaq. Dia cucu kepada Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Maksudnya apa? Keturunan Nabi-Nabi. Daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. 4 generasi semua Nabi. Maka kerana itulah Bani Israel ni dia berasa megah. Pasal apa? Pasal keturunan dia ramai dipilih untuk menjadi Nabi. Okay. Kubur Nabi Allah Yaqub alaihi salam dia ada di mana lah ni tuan-tuan? Dia ada di Hebron. Saya alhamdulillah hujung bulan 1 baru ni Allah bagi rezeki pijak kaki di bumi bertuah itu, di Baitul Maqdis. Dia panggil Al-Aradi Al-Muqaddasah, bumi yang suci. Al-Aradi Al-Muqaddasah. Sampai di sana kita berpeluang nombor 1 tengok yang kata Israel ini macam mana mereka ni. Muka ego mereka tu kita boleh tengok.
tally dengan apa yang Allah sebut dalam Quran. Allah kata Bani Israel, Yahudi ni mereka klaim kata mereka ni orang mulia. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Mereka kata kami anak Allah dan kamilah kekasih Allah. Orang yang Allah paling cinta atas muka bumi ni kami. Maka Bani Israel ataupun Yahudi ni bagi mereka yang berguna atas muka bumi ni mereka saja, lain daripada tu tidak ada harga. Maka kerana tu mereka bunuh orang, mereka tak rasa bersalah apa-apa. Asal usul mereka ni. Kita sampai di checkpoint, tengok muka askar dia, tengok muka polis dia, memang muka ego, tak ada macam muka kita ni, semua ego. Kita nak melepasi satu checkpoint ke satu checkpoint ke satu checkpoint tu, mula-mula pergi dia interview, tanya nama apa, tanya hang kerja apa, tanya, kita jawab, dia tengok ekor mata kat kita, macam tu dia buat. Dia tanya soalan bodoh-bodoh, saya pun buat bodoh kat dia. Dia tanya saya, what's your name? Saya kata, ha? Dia tanya, your name? Ha? No, I ask you, what's your name? Ha? I know English. No, saya kata kat dia. Dia tengok saya, dia balik kat kawan sebelah dia, dia maki apa tu, cakap bahasa dia, dia balik pasport saya, hang belah pergi. Dia pandang kita bodoh, maka kita memperbodoh-bodohkan dia, baru draw. Pergi satu kaunter lagi pula, tengok main nak bagi border pass. Pergi kaunter satu lagi pula, tengok itu bagi satu barcode. Benda tu boleh buat di satu kaunter saja, dia buat bagi jadi 4 kaunter. Dia saja nak bagi kita ni begitu. Pasal apa? Pasal Quran kata ini satu bangsa yang perasan. Dia kata nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, kami anak-anak Allah dan kami kekasih dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita masuk pergi, kita duduk di Jerusalem, kita berjalan pergi sampai Baitul Laham, tempat yang dikatakan tempat lahir Nabi Isa mengikut version Kristian. Kita pergi sampai ke Hebron. Kita pergi sampai ke Hebron, satu bandar yang di sanalah ada makam Nabi Allah Yaqub alaihi salam, makam Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, dan di sanalah terletaknya makam Nabi Ishaq alaihi salam. Di situ. Dan yang kata masjid Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, mereka potong doa. Arah kiblat sampai ke tengah masjid, dia bagi orang Islam. Hampa semayang lah. Hampa nak baca Quran ke, hampa nak pakai mikrofon ke, hampa nak buat apa buat, dia tak ada masalah. Tapi nak masuk masjid, kena melalui checkpoint dia, security. Kena lalu, dia scan kita semua. Tapi dia bagi, separuh masjid tu dia bagi kat kita, setengah pergi ke belakang dia punya. Dia pun semayang juga. Kedudukan makam ni, di sebelah orang Islam ni ada makam Nabi Ishaq alaihi salam, dan isteri Nabi Ibrahim yang bernama Sarah, dan isteri Nabi Ishaq yang bernama Rifqah. Dia ada belah bahagian orang Islam. Makam Nabi Ibrahim potong doa, sebelah dia sebelah orang Islam. Kita pun boleh ziarah, dia pun boleh ziarah. Sebelah bahagian dia makam Nabi Yaqub yang kata terkenal dengan nama Israel ini. Hak tu dia bubuh belah dia. Itu kita tak boleh pergi, dia punya saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Allah Musa alaihi salam ni siapa? Nabi Allah Musa alaihi salam ni dia mai kendiam dah. Dia mai generasi yang ke-6 selepas daripada Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Generasi ke-6 dah belakang dah. Dan Nabi Allah Musa alaihi salam ni cerita dia apa? Dia cerita lain tak ada. Nabi Musa ni tuan-tuan, Nabi Allah Musa alaihi salam Nabi yang namanya paling banyak disebut dalam Quran. 30 juzuk Quran tu nama Nabi Musa diulang sebut 136 kali. Nabi Allah Musa alaihissalam ni nama dia di repeat dalam Quran 136 kali.
Nabi Muhammad SAW Quran sebut 5 kali ya. Pasal apa? Pasal kisah Nabi Musa ni kisah yang cukup panjang. Dalam berapa surah nama dia ni repeat. Dia adalah generasi ke-6 selepas daripada Nabi Yaqub yang dipanggil Israel itu, dan Nabi Musa alaihissalam berketurunan Bani Israel. Cerita pasal Nabi Musa ni pusing pi pusing mai dua saja. Apa dia? Satu, cerita lawan Firaun. Satu lagi, cerita dia menghadapi kerenah dan perangai Bani Israel. Quran yang sebut sampai 136 kali ni duk pusing cerita ni aja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, penat Nabi Allah Musa alaihissalam ni dengan cerita nak jaga Bani Israel ni, penat dia. Bermula cerita dia daripada apa? Saya sebut bulan 10 dulu. Dia beranak pada zaman ahli sihir kata dekat Firaun, dalam tempoh terdekat akan beranak mai satu budak jantan, budak ni esok akan hancurkan kerajaan hang. Dia beranak time tu, yang akhirnya dia diperanyut dalam sungai oleh mak dia, dan Allah atuk dah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Apa rancanglah apa strategi tipu muslihat dan sebagainya, Allah punya strategi yang paling baik. Peranyut Nabi Musa, Allah tidak atuk orang jumpa dia, Allah atuk bini Firaun pergi jumpa dia, bawa balik, dan akhirnya bela di dalam istana Firaun. Daripada baby beranak peranyut sungai, jumpa masuk membesar dalam istana Firaun. Firaun yang nak bunuh semua budak jantan yang beranak ni, tiba-tiba hak tu dia ambil belah dalam rumah dia, sampailah umur dia remaja. Jadi kes pertama, dua orang bergaduh, satu bangsa Nabi Musa Bani Israel, satu lagi bangsa Firaun iaitu Qibti, bergaduh. Musa pergi masuk campur, dia belum Nabi lagi, dia masuk campur. Bila dia masuk campur, dia bubuh penampak buaya. Ini apa pula ni dia, itu tersasul, dia bubuh penampak dekat Qibti ni. Dia boleh dalam pada duk kontrol tu dia tersasul. Dia bubuh penampak dekat Qibti ni dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, arwah habis Qibti ni, sedangkan itu Qibti bangsa, satu bangsa dengan Firaun. Dia jadi takut. Pasal apa? Satu, pasal tak pernah bunuh orang, tiba-tiba dengan sedih penampak mati, dia takut. Yang kedua, dia tahu ini bangsa Firaun tentu mengamuk. Ketakutan itu menyebabkan dia lari ke Madian. Hari ini Madian dia ada di dalam negara Jordan. Kubur Nabi Syuaib tu atas bukit dekat Madian, duduk di atas bukit, itulah tempat nama Madian, kawasan bukit-bukit. Siapa yang nak pergi umrah, dia buat ziarah Jordan, dia mesti kena pergi ke makam Nabi Syuaib ni. Di situlah yang dikatakan perkampungan Madian yang Quran sebut. Dia lari daripada bumi Mesir ni, dia masuk pergi ke Jordan yang masa tu dipanggil Syam. Dia sampai, dia jumpa kawasan yang nama Madian ni, dan ringkas cerita kahwin dia dengan anak Nabi Syuaib. Satu tempoh masa dia duduk di Madian, dia jadi suami kepada anak Nabi Syuaib, dia jadi menantu kepada Nabi Syuaib. Dia duduk situ satu tempoh masa, sehinggalah dia rasa dah lama dah duduk situ, dia nak balik ke Mesir. Yalah, keluarga dia semua ada sana. Nabi Musa alaihissalam teringat nak balik, nak teringat ni dekat mak angkat dia, dekat Asyah ni yang begitu manjakan dia nak balik. Nabi Syuaib kata tak apa, balik, bawa diri elok-elok. On the way dia nak balik daripada Madian, nak balik ke Mesir tu,
dia dilantik menjadi Nabi. Itu baru dilantik jadi Nabi. Dia dilantik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jadi Nabi dan terus menjalankan tugas dakwah. Dia dengan bertemankan dengan saudara yang nama Nabi Harun alaihissalam ni pergi jumpa Fir'aun. Tu yang Quran cerita kat kita, izhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Tuhan kata izhaba, dia guna lafaz dua. Izhaba, Musa, Harun, hampa dua pergi jumpa Fir'aun. Innahu tagha, kerana Fir'aun ini melampau. Faqula lahu qawlan layyinan, pergi cakap elok-elok dekat Fir'aun ni. Orang sombong, orang ada kuasa, orang ada harta, orang ada semua ni, kita pergi kasar dengan dia lagi dia tak terima. Allah sudah tunjuk dalam Quran dengan orang macam ni, faqula lahu qawlan layyinan, cakap elok-elok kat dia, la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan, mana nak tahu, dengan kerana hang cakap elok dia boleh ingat pada Allah, ataupun lagi cantik dia takut kepada Allah. Maka bermulalah siri yang panjang dalam cerita Nabi Musa ni. Siri apa? Bila pipi Nabi Allah Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam bila pergi menghadap saja Fir'aun, mereka buat bercakap benda-benda yang selama dia duk bela Nabi Musa tak pernah cakap macam tu. Dia panggil ahli sihir dia, mai-mai semua suruh lawan dengan Musa. Di sinilah main cerita yang kata lempak tungkat jadi ulang, lempak tali jadi ulang. Orang putih ada buat filem, tuan-tuan boleh balik cek dalam YouTube, filem kisah Nabi Allah Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun. Dia tunjuk dalam gambar orang putih ni pegang tungkat, baling, jatuh-jatuh jadi kobra. Mereka ni pandai, tuan-tuan, yang kata orang putih ni pandai-pandai pun mai tolong cari kapal terbang tak jumpa juga. Katanya pandai, tak jumpa juga. USA pun mai tolong, segala negara dalam dunia mai tolong, tak jumpa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian bermulalah siri penentangan di antara Musa dan Fir'aun, sehingga kan Allah Subhanahu wa ta'ala hantar mai taufan, hantar mai ayam jadi darah. Kalau dalam filem orang putih itu dia tunjuk tengah duk mandi tok ayam keliling jadi darah. Pergi terjun dalam sungai, tengah-tengah mandi, ayam sungai tok jadi darah. Nama kata ayam Tuhan tukar bagi jadi darah. Bila jadi macam tu, seluruh ahli sihir dia yang ramai ni surrender. Dia kata, bos, kami tak boleh buat ni dah luar daripada pengetahuan kami. Finally Fir'aun kata, cuba pergi tanya Musa ni, dia boleh tak boleh. Nampak Allah ajak mereka macam tu. Cari tak jumpa. Semua masjid dan surau diarahkan buat sembahyang hajat. Dia jadi macam tu. Maknanya apa? Last sekali kira duk nampak Tuhan, nampak kalau boleh tolong buat. Dia pergi cari Nabi Musa. Dia kata, wahai Musa, tolong Zat, ni hang boleh tak buat something ni, habis semua, sampai nak minum pun tak boleh, ni semua jadi darah. Sampai ayam duduk dalam labu, duduk dalam bekas simpan ayam pun tuang darah. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tunjuk. Nabi Musa doa, semua okey balik, ayam semua jadi jernih, boleh minum balik. Dalam Quran cerita benda ni detail. Lepas dah semua jadi elok, kot kata nak beriman dengan Nabi Musa, tak juga, dia kembali lawan dia. Allah hantar mai lagi, Allah hantar mai belalang, Allah hantar mai dafada. Dalam Quran kata difda, kata sampai duduk dalam kain selimut, duduk tidur, rasa lagu duduk lompat apa ni, buka katak penuh dalam kain selimut, lompat turun daripada katil, turun tu pijak katak atas lantai. Celahu tuan-tuan, pitang mu katak, pitang ni katak, buka payuk makan katak, ni dalam tin katak, buka mu katak, everywhere katak. Ahli sihir kata, tolonglah, jangan bos, jangan cari kami dah tiap hari memang tak boleh buat apa. Dia tanya Musa, tengok Musa pokok dia boleh buat something. Nabi Musa mai minta doa dekat Allah, hilang kata-kata ni semua. Satu dia mai kutu, dia mai
katak, dia main belalang, semua ni dia rekodkan dalam Al-Quran. Setelah semua benda ni main, Nabi Musa doa clear, tapi mereka tak mau juga nak beriman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Bahkan ditingkatkan lagi penindasan dan tekanan kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Hak duk buat ni siapa? Hak duk buat ni Qibti, dan mereka adalah keturunan Fir'aun laknatullah alaih. Tak tahan dengan tekanan ni, Allah perintahkan Nabi Musa bawa Bani Israel suruh lintas Laut Merah pergi balik sana. Ada main cerita tu, lari Fir'aun duk ligan dengan geng dia sampai tepi laut, tengok Laut Merah terbentang luas. Lagu mana nak pergi ni? Allah kata dengan tongkat hang, idrib bi'asakal bahar, dengan tongkat itu pukul yang laut. Belakang makin duk dekat, depan laut nak pergi ke mana? Habis Nabi dia berkata, Musa ni lagu mana cerita ni? Pocik pukul-pukul laut dengan kehendak Allah. Terbelah dua laut, boleh turun pergi lari ikut derhul, naik balik sana. Filem orang putih buat benda ni, tuan-tuan balik tengok, lintas naik balik sana. Fir'aun dengan bala tentera dia lintas, Allah kata pula bekat nak mati. Fir'aun kata amantu bi Rabbi Musa, aku beriman dengan Tuhan Musa. Dah lewat dah. Akhirnya mati mereka dalam keadaan derhaka Allah subhanahu wa ta'ala. Bila naik di tebing balik sana tu, Nabi Allah Musa alaihi salam tinggal Bani Israel dekat Harun. Dia nak pergi ke Bukit Tur Sina, berlaku yang bermunajat dengan Tuhan, yang dia minta supaya Tuhan tunjuk, ditajalikan nur kepada bukit hancur berkecai dan sebagainya. Dia balik main, kaum dia sudah sembah lembu. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan selepas daripada tu supaya Nabi Allah Musa bawa Bani Israel masuk Baitul Maqdis. Dan pada ketika itu Baitul Maqdis diperintah oleh orang yang besar-besar dan kuat-kuat. Tuhan kata masuk pergi lawan dengan geng tu, mereka tentu akan kalah. Tuhan bagi garanti geng tu akan kalah, Nabi Musa dan Bani Israel akan menang. Mereka jawab dekat Nabi Musa, Musa, hang dengan Tuhan hang pergi lawan, kami tunggu sini. Kerana bantah itu, mereka dihukum sesat di padang teh, dia sebut dalam Quran, iaitu padang pasir Sinai hari ini. Saya dah cerita baru ni di Masjid Abdullah Fahim tentang benda ni. Sehingga 40 tahun mereka disesatkan di situ, sampailah kepada hujung Nabi Harun mati dulu. Dalam duk sesat tengah padang pasir tu, Nabi Harun mati, tinggal Nabi Musa. Sehinggalah hari Nabi Musa ni, malaikat maut mai dekat dia, mai atas rupa manusia. Malaikat maut mai jumpa Nabi Musa atas rupa manusia. Dia kata, wahai Musa, sila surrender kepada Tuhan kau. Maknanya hari ini hari akhir hang, tolong surrender pada Tuhan. Nabi Musa buat penampak dekat malaikat maut ni. Dia duduk nak tampak saja. Dia bubuh pendapat dekat malaikat maut sebab dia tak tahu kata itu malaikat maut. Ibnu Hibban, salah seorang ulama tafsir dan hadis, mengatakan bahawa Musa tak tahu kata itu malaikat maut sebab dia main atas rupa manusia. Dia bubuh penampak malaikat ni. Malaikat ni balik lebih tu aja. Dalam hadis, tuan-tuan buka adalah Sahih Muslim, ada cerita tentang kejadian ini. Dia balik jumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kata, ya Allah, engkau utuskan aku kepada satu orang yang tak mau mati lagi. Wahuwa a'lam, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala wahuwa ya'lam, Allah tahu. Tapi saja Allah buat benda ni untuk direkodkan sebagai cerita Nabi Muhammad kepada kita. Tuhan kata dekat malaikat maut, hampir balik dekat dia, tanya dia nak hidup berapa lama lagi. Suruh, Tuhan kata dekat malaikat maut, suruh dia letak tapak tangan dia di atas ala matni thawr, di atas kulit lembu. Lembu tu ada, tapak tangan atas kulit lembu.
Setiap bulu lembu tu aku tambah dekat dia 1 tahun umur. Allah suruh malaikat maut pergi habang dekat Nabi Musa. Oh, hang tak mau mati lagi, hang nak hidup lagi. Okey, never mind. Pergi lembu, pekuk tangan. Banyak mana bulu yang terkatup tu, setiap helai bulu 1 tahun aku tambah umur kat dia. Pergi habang kat dia. Hadis Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Malaikat maut pergi, dia tahu dah kali ni, kata ini sebenarnya malaikat maut. Dia kata, Musa, Tuhan suruh aku patah balik mai abang dekat hang. Kalau hang tak mau mati, hang pergi buat macam tu. Tuhan bagi extension dekat hang, 1 helai bulu 1 tahun, hang boleh hidup. Ni Nabi Musa ni doa ada di tengah padang pasir Sinai ni, dalam keadaan duk sesat, jumpa tak keluar ni, dalam keadaan tu. Lepas tu dia tanya malaikat maut, dia kata kalau lepas pekuk tu setiap helai bulu tambah 1 tahun umur aku, lepas pada tambah tu apa jadi dekat aku? Malaikat kata summal maut, lepas tu hang kena mati juga. Mana boleh lari daripada mati? Setiap makhluk, hatta malaikat maut pun akan mati. Walau berapa lama umur hang Tuhan bagi, akan sampai juga dekat noktah akhir umur hang, summal maut, kemudian hang akan mati juga masa tu. Musa bila dengar macam tu, dia kata fal'an, kalau macam tu aku matilah. Dia kata, kalau ingat terus boleh tak mati, kalau nak mati juga cuma lambat, matilah. Dia kata hidup pun dengan dosa sesat dalam padang pasir ni pun matilah. Cuma Nabi Musa kata, aku nak minta satu benda. Apa dia? Dia kata aku nak minta supaya aku dimatikan. Rabbi amitni minal ardil muqaddasah. Dia kata, wahai Tuhanku, kalau nak matikan aku, biarlah aku mati berhampiran dengan bumi yang suci, iaitu Baitul Maqdis. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun perkenankan dia dicabut nyawa, dan kubur dia memang tak jauh dah dengan nak pergi ke Baitul Maqdis. Kalau kita masuk border Jerusalem, kita masuk Jericho, kita nak menuju ke Jerusalem tu, kita lintas kubur dia. Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW kata, wallahi law anni indah la araitukum qabrahu ila janibit tariq. Nabi Muhammad kata, demi Allah, kalau aku duk ada di situ, di tempat kubur Nabi Musa, aku akan tunjuk ke hampa kubur dia tang mana. Kubur Nabi Musa bijanibit tariq, duk ada sebelah jalan utama. Hari ni kalau tuan-tuan sampai ke sana, betul, kubur Nabi Musa duk tepi main road nak ke Jerusalem. Dan Nabi bagi lagi clue, Nabi kata indal kathibil ahmar, dia kuburnya berada di kawasan tanah yang warna tanah itu kemerah-merahan. Betul, hari ini kubur tu duk ada di area yang kawasan bukit-bukit itu kemerah-merahan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu cerita yang ada di sebalik cerita hak kita duk baca lah ni, cerita tentang Baitul Maqdis ini. Firman Allah, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasah allati kataballahu lakum. Wahai kaum aku, Nabi Musa kata, masuklah olehmu akan bumi Baitul Maqdis yang telah menyuruh Allah Ta'ala bagi kamu dengannya. Dan bumi itu ialah di Syam. Syam ni di mana tuan-tuan? Syria, Jordan, Palestin, ini semua ni dulu dia panggil Syam. Hari ini dia dah pecah jadi negara-negara yang berlain-lain kuasa memerintahnya. Baik, sambung firman Allah, wala tartaddu ala adbarikum, dan janganlah kamu undok ke belakang kamu kerana takut kepada seteru. Ni Tuhan kata pi masuk, Musa bawa Bani Israel pi masuk Baitul Maqdis. Baitul Maqdis dikuasai oleh orang yang besar-besar, oleh orang yang kuat-kuat. Tuhan kata apa? Wala tartaddu ala adbarikum, dan janganlah kamu undok ke belakang kamu kerana takut kepada seteru, kepada musuh kamu. Fatanqalibu khasirin, maka berpaling kamu atau undok ke belakang itu menyebabkan kamu jadi rugi, sia-sia sekalian kamu pada perjalanan kamu itu. Kalau hampa tak pi lawan dengan depa ni, hampa masuk dalam golongan orang yang rugi. Tuhan kata,
qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kata mereka itu Bani Israel, wahai Musa, bahawa di dalam Baitul Maqdis itu ada kaum yang gagah-gagah sekalian. Dia potong masuk. Yang mereka itu gagah-gagah sekalian daripada baki kaum 'Ad yang tinggi lagi kuat. Dia potong masuk. Pasal dia kata ada dalam Baitul Maqdis tu orang kuat. Siapa dia depan ni? Kaum 'Ad. Kaum 'Ad baru ni kan keluar duk ruyuh dalam internet, duk cerita jumpa tengkorak besar. Kenunnya jumpa di Arab Saudi. Engineer minyak Arab Saudi duk gali nak cari minyak, dia jumpa tengkorak besar ramai. Depa tulis di situ tengkorak, rangka tengkorak kaum 'Ad. Depa kata dah, itu semua adalah senda gurau semata-mata. Saja-saja orang ni duk rajin duk buat suka impor siapa ni pun ramai duk ada dalam kalangan kita ni. Dia tak ada kerja, dia kerja yang tak ada kerja. Dia ada kerja, dia ada gaji bulan-bulan, tapi dia tak ada kerja. Jadi dia ada buat benda-benda macam ni. Pihak-pihak yang terlibat dalam buat kajian benda ni dah mengesahkan bukan, itu adalah tipu semata-mata. Tapi kaum 'Ad wujud tak wujud? Wujud. Cuma tengkorak tu itu tipu semata-mata. Okey, kaum 'Ad ni di mana? Depa ada di Baitul Maqdis. Depa ada di sana, dan tak mustahil kalau depa pergi ke tempat-tempat lain. Tapi soalnya tengkorak itu disahkan kata tipu. Itu cerita dia. Okey, baik. Lagi katanya kaum 'Ad yang duk kuasai Baitul Maqdis pada masa itu, dan bahawa kami tiada masuk akan dia. Bani Israel kata dekat Nabi Musa, kami tak mau ambil risiko nak pergi lawan dengan bangsa yang kuat. Bangsa kami tak mau ambil risiko, sehinggalah mereka keluar daripadanya baru kami masuk. Lepas semua keluar, tinggal Baitul Maqdis kosong, baru kami nak masuk. Barulah kami hendak masuk setelah mereka keluar semuanya. Firman Allah, fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan jika keluar mereka itu daripada Baitul Maqdis, bahwasanya kami ketika itu akan masuk ke Baitul Maqdis. Lagi daripada ada, kami tak masuk. Depa keluar baru kami masuk. Kata Bani Israel ni, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu alaihima, dan telah berkata oleh dua orang laki-laki daripada segala orang yang takut akan menyalahi perintah Allah, yang nikmat Allah atas keduanya dengan pelihara suruh Allah, maka bersembunyi kedua akan hal Jabbarin itu, melainkan daripada Musa dan Harun. Dua orang itu ialah Yusha bin Nun dan juga Kalab Yufana. Dalam setengah kitab dia tulis nama Halab, bukan Kalab, Halab Yufana. Okey, bila Nabi Musa suruh Bani Israel pergi masuk lawan dengan orang yang ada di Baitul Maqdis, Bani Israel tak mau. Dia kata kami tak mau ambil risiko, mereka tinggal baru kami masuk. Dalam ramai-ramai Bani Israel tu ada dua orang yang dengar cakap Nabi Musa. Siapa dia? Satunya ialah Yusha bin Nun. Dia ni siapa? Dia Nabi. Yusha bin Nun Nabi, tetapi bukan Rasul. Nabi dah ramai, dia ni salah seorang daripada Nabi. Dan dialah setelah wafat Nabi Harun, wafat Nabi Musa, dialah yang memimpin Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis dan menguasai Baitul Maqdis. Yusha bin Nun dengan seorang lagi Halab bin Yufana. Dua orang ni mereka bersyukur pasal Allah bagi mereka beriman kepada Nabi Musa, dan mereka bersyukur kerana Allah jadikan mereka tak bantah perintah Nabi Musa. Ini dua orang ni disebut mereka ni di dalam Al-Quran, udkhulu alaihimul bab, maka masuklah oleh kamu atas mereka itu pada pintu kampung Baitul Maqdis itu, maka jangan kamu takut akan mereka itu. Tuhan kata dah, pergi masuk lawan, terus ada takut. Tuhan kata tubuh mereka sahaja besar, tetapi tiada kuat hati mereka itu. Tuhan abang lah.
Yang kata orang yang kontrol Baitul Maqdis ni badan besar, hati kecil. Macam kita lah, zaman kita lah pun ada orang tengok kurih kecil je tapi hati kering, dia boleh pergi bunuh orang, dia cincang 18. Ada seorang badan macam semua je bunuh, nampak baru dia tuang dulu. Badan besar hati kecil. Ada orang badan kecil hati besar. Orang ataupun golongan yang menguasai Baitul Maqdis ni, golongan yang badan besar hati kecil. Tuhan kata jangan takut, hampa masuk, hampa tentu menang. Tapi Bani Israel tak mau dengar perintah Tuhan, mereka tetap tak mau masuk. Okey, firman Allah, fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Bahkan Tuhan kata, maka apabila kamu masuk akan Baitul Maqdis itu, kamulah yang akan menang sekaliannya. Tuhan bagi garanti lah, apa tentu menangnya, pergi masuk. Ini garanti daripada Tuhan. Kata kedua itu yang demikian itu kerana yakin dengan pertolongan Allah dan janji Allah. Cuma 2 orang aja yang percaya kepada janji Allah, kalau masuk akan menang. Firman Allah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan atas Allah Ta'ala jua berpegang kamu jika ada kamu itu beriman sekaliannya. Firman Allah, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada ma damu fiha. Kata Bani Israel, wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan masuk ke Baitul Maqdis selama mereka ada di Baitul Maqdis. Tak mau sampai sudah. Terus ada suruh, dia kata kami tak akan masuk ke Baitul Maqdis kerana kami tak mau ambil risiko, kami tak mau pergi lawan dengan bangsa yang besar tu. Tak berani sampai macam tu. Firman Allah, fadhhab anta wa rabbuk faqatila inna hahuna qa'idun. Maka kata Bani Israel, pergilah engkau wahai Musa dengan Tuhan engkau. Ni yang kita kata tadi, jangan ajak kami Musa, hang ajak Tuhan hang pergi lawan. Dia tak mau masuk. Musa, anta wa rabbuk, engkau dengan Tuhan engkau pergi lawan. Kami di sini duduk sekalian menunggu. Kami tunggu tak ni menang, buat begitu kami pergi. Lagu tu punya doa dah. Yang kata Bani Israel, tuan-tuan, kalau kita lah disuruh jaga puak ni dengan layak buruk, dengan bantah, dengan kuat bangkang, dengan tak dengar cakap, jenuh. Nabi Musa alaihissalam diuji Allah jaga puak ni, Bani Israel ni, cukup tak boleh pakai cakap mereka. Sampai hari ini ada mereka heran kat orang, tuan-tuan, Bani Israel. Saya pergi baru ni heran juga. Heran apa? Sebelum pergi duk bayang kata Masjid Aqsa ni macam Masjidil Haram, macam Masjid Nabawi lah, dari segi ramai orang. Kita duk bayang ni, pasal Tuhan sebut 3 masjid ni lah. Dalam banyak-banyak masjid Tuhan sebut 3 masjid ni aja. Dan Nabi SAW sebut, kata kalau sekiranya hampa ni nak jadi susah kerana nak pergi ke negeri lain, susahlah untuk pergi 3 tempat ni. Mekah kita duk pergi dah, tengok macam mana ramainya manusia duk tawaf Kaabah ni. Madinah kita pergi dah, kita tengok ramainya manusia berpusu-pusu duk masuk Masjid Nabawi semayang ni. Masjid Aqsa ni kita duk ingat kot macam Masjid Haram, macam Masjid Nabawi. Kita duk ingat macam tu. Pergi tuan-tuan, tu saya kata subuh sembahyang maghrib 3 saf saja. Sembahyang maghrib 3 saf saja. Luar jangka, tak pernah kita sangka macam tu. Patutnya duk kena tindai dengan Yahudi, dengan apa, patutnya lagi kena tunjuk tu 3 saf ya. Saya tanya tour guide Arab ni, kita apa hal dengan apa ni? Apa duk kena tengih teruk dengan Yahudi, dengan apa? Tak boleh kat tunjuk ni Masjid Aqsa ni. Kata kami di Malaysia ni sampai buat NGO Aqsa Al-Syarif. Ni nak menggerakkan orang Islam semangat untuk nak membebaskan Masjid Aqsa. Yang hampa sendiri di sini, hampa tak berasa nak pergi ke semayang di Masjid Aqsa, masjid yang dijanjikan pahala besar yang ketiga selepas Masjid Haram, selepas Masjid Nabawi. Dia masjid yang ketiga dijanjikan pahala besar.
Dan dia kata lagu ni, dia kata kami ni orang Islam Palestin ni, dia kata umur 50 ke bawah Yahudi tak pergi masuk. Dia kata sebab masjid tu dia located dalam kawasan bertembok tinggi, dia ada pintu nak akses masuk. Di setiap pintu dijaga oleh askar Yahudi ni. Tunggu, lengkap uniform dan bersenjata, jaga. Kita ni pun kalau sampai dia tengok dulu, kalau dia nampak muka nampak macam okey, dia terus bagi masuk. Kalau dia nampak lagu macam codong, lagu macam duk pi festival music apa future punya muka ni, dia ditahan dan disuruh baca Fatihah. Askar Yahudi suruh baca Fatihah. Budak-budak codong-codong sikit ni tahan-tahan Fatihah, dia kata. Mereka pun tak kata Yahudi Fatihah pula. Fatihah, dia kata baca Al-Fatihah, Bismillah, baca Waladhalin, amin. Okey, dia pergi masuk. Dia pasal apa? Kononnya dia tak bagi orang yang bukan Islam masuk, takut kok jadi bergaduh dalam kawasan Masjid Aqsa. Ada penjelasan dia, tapi tak tahu, wallahu a'lam. Tapi nak apa kata tak ada orang. 2 sah, 3 sah, 2,5 sah, macam tu aja. Maknanya hak duk pi tu aja duk pi. Macam kuliah maghrib masjid lah, hak duk pi tu duk pi, hak tak pi tu tak pi. Ya, temai masuk Taman Sa'dun, Taman Brown, duk tengok muka-muka tak pernah tengok masa kuliah kan. Dia tanya kan, ni orang sini kan, orang dari sini, dia duduk belakang dia ni, Allahu Akbar, tak pernah nampak. Dia apa? Pasal dia tak pernah pi. Hak duk pi tu duk pi, hak tak pi duk tak pi. Penyakit ni rupanya sampai ke mana-mana. Dia duduk tu, dia tak pi dan dia tak berasa nak pi. Okey, satu. Yang kata orang Islam sana pula, dia kerja nak minta sedekah. Yang ini menyebabkan apa? Orang Yahudi pandang rendah kepada orang Islam. Dia tengok muka kita ni nampak macam muka mai daripada gelugor, mai daripada ni, dia nanti himpit. Assalamualaikum. Tak, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia tunjuk lengan baju tak ada tangan, tunjuk tangan kosong. Kita tanya dia, limaza, pasal apa? Anta kalim Arabi, dia kata. Boleh cakap Arab kan? InsyaAllah kalim syuraya. Kata yadi maqtu', dia kata tangan aku putih. Anak saya duduk sebelah, anak saya kata, ayah tangan dia ada dalam baju. Nampak ada satu lagi duduk dalam ni. Masya Allah, apa dah mereka ni? Pegang lengan kosong ni, tangan duduk dalam. Kan sana sejuk, pakai jaket, jadi hak jaket tu dia duduk lepas keluar. Tak ada. Jadi maktong, potong. Tangan putih je dah. Apa siapa? Dia kata Al-Yahud, buat muka lagu nak marah kat Yahudi ni. Al-Yahud la'natullah alaihim, dia kerat tangan aku. Okay. Kita banyak tahu sambil duduk berjalan nak pergi masjid kan. Akhil Karim panggil kita pula, kawan, dia kata, ana faqir, aku miskin. Ya bang, kita pun indi 3 ayal kullu saghir, aku ada anak 3 orang kecil-kecil. Dia kata ma indi amal, aku tak ada kerja. Dia kata tolonglah, dia kata. Ya, siapa tengok dalam poket ada $10, bagi 10. Pasal kita tarik tu keluar 30, kita bagi 10, dia minta semua. Ya Allah, kan. Kadang-kadang tuan-tuan, kadang-kadang kita ni duk ingat orang, patutlah hampa jadi macam ni, patutlah hampa jadi macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pengajaran yang kita nak ambil apa dia? Kita ni jadi orang Islam yang hebat dunia akhirat. Dari kebendaan kita atas dunia pun kita ada kerja, kita guna tulang pahat Tuhan bagi ni, kita buat kerja, kita cari rezeki, kita jangan meminta-minta. Sikap malas dan suka meminta-minta menyebabkan orang pandang hina kat kita. Sama
sama macam kita duduk di Malaysia ni bumi bertuah, tanah air, tanah tumpah darah kita. Tapi kalau kita jadi meminta-minta, bangsa asing dia tengok kita ni tak ada harga, dia kata useless. Dia kata sama dia kata ni orang Melayu useless. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Dr. Ridwan T, saya baca tadi petang, dia Cina, dia Buddhis dulu, dia convert, dia masuk Islam. Dia kata kalaulah dia tak masuk Islam lagi dan dia tengok orang Melayu dengan Tok Bomo ni, dia kata dia ingat dia tak masuk Islam lagi dengan bela ni. Banyak tu dia komen dan cucuk sampai ke hati kita dalam ni, sampai ke tulang hitam pasal aku masuk Islam ni pasal apa? Pasal Islam tu, pasal aku kaji, pasal aku study, pasal aku ambil tahu pasal Islam, aku masuk Islam. Tapi kalau lah tidak kerana study yang aku buat terhadap Islam, tengok ke kelakuan orang Islam, suka dengan benda-benda bohong ni apa semua, aku tak kebulok nak masuk Islam. Pasal apa orang Islam seluruh dunia jadi macam tu? Pasal apa? Bila kita pergi di sana, kita tengok sampai dekat Hebron, yang kata masjid Nabi Ibrahim AS ni, dia ada satu border. Balik sini komuniti Islam dulu, balik sini dia punya komuniti dulu. Beza macam langit dan bumi. Hak balik komuniti dia dulu ni, hak balik komuniti dia dulu dengan rumah elok, dengan bersih, dengan nampak teratur, dengan budak-budak uniform di sekolah, dengan nampak proper. Border ya, satu border, askar dia jaga border ya. Tengok balik ni, Masya Allah, kotor. Kebersihan ni bukan nak tunggu duit kerajaan, kebersihan ni kita, kebersihan ni kita. Kalau kita orang Islam bersih, tak jadi macam tu. Kita kurang siapa suka hati, kotor, berseomeh. Tengok balik ni ya. Baik kita sampai berhenti di tak jauh daripada masjid, berhenti nak buka pintu baik tak boleh, pasal sahabu main nak minta sedekah, pintu baik tak boleh buka. Ni askar Yahudi kena main halau ni, orang Islam ni halau buka pintu nak bagi kita turun. Image kita pergi tunjuk macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nampak tuan? Ada orang kata, oh kita pergi melawat Baitul Maqdis ni, kita contribute kepada ekonomi kan. Jangan pergi. Dia kata, tuan-tuan, saya nak abang, kita masuk sana, hotel yang kita duduk di Jerusalem itu kepunyaan orang Islam Palestin. Jumpa toki dia ada, dia orang Islam Palestin, kita pergi duduk di hotel dia, kita bayar duit kat dia. Duit tu nak pergi mana tuan-tuan? Duit tu pergi tolong adik-beradik dia di Gaza yang duk kena. Bahkan duit tu direct dekat dia. Di sini kita bagi derma, kita tak kata duit tu tak sampai, tapi kita tak nampak sampai. Kita bagi RM10, sampai ke RM10 di sana. Macam tuan-tuan masuk Maybank, draw duit, keluar ada tabung duk tunggu depan bank, duk abang mahat tahfiz lah, nak bina masjid lah, nak apa-apa semua. Kita bubuh lah tabung tu RM10. RM10 tu sampai ke pembinaan masjid? Sampai ke mahat tahfiz? Sampai ke tak sampai duit tu? Tak tahu. Kawah kutip tu pun komisen 60%. RM4 saja sampai, RM6 dia. Dan kalau tuan-tuan main di masjid, tuan-tuan dalam tabung masjid, itu solid untuk masjid. Kita pergi Masjid Aqsa. Masjid Aqsa itu sebenarnya kita pergi, tidak ada bantuan daripada kerajaan Yahudi. Dia bagi hampa pakai, hampa nak semayang, hampa nak buat apa-apa buat, bantuan tak ada. Tapi kita pergi sana, kita sampai sana, kita semayang di sana, tak ada $10 kita bubuh direct dekat masjid. Siapa kata kalau pergi kita membantu ekonomi dia?
duit modal pas dia $50 ni. Kita duk support company dia yang duk ada di seluruh dunia ni lagi banyak pada tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sampai di Masjid Nabi Yunus. Masjid Nabi Yunus, bekas peluru ada lagi di dinding ni, bekas peluru Yahudi masuk tembak, bekas peluru ada lagi. Masa kami sampai tu duk kutip derma nak minta nak beli PA sistem baru, sebab masa Yahudi main masuk mengamuk tembak tu, PA sistem tu dia pakai tok pecah bang. Kita bagi duit direct dekat dia, kita pulang tabung masjid dia, kita membantu secara direct, bahkan lebih besar pada tu. Pasal apa? Pasal Nabi kata la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tak usah duk susah-susah nak pergi berjalan makan angin, melainkan kalau nak pergi 3 masjid ni, Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Nabi suruh kita pergi. Susah sikit tak faham pergi. Nabi kata, Quran kata apa? Ini bumi alladzi barakna haulah, bumi yang diberkati sekitarnya. Saya kata satu ya tuan-tuan, ada rezeki, ada kesihatan Allah bagi kat kita, sekali dalam hidup kita pergi pijak bumi bertuah itu, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala cerita perangai Bani Israel ni, depa ni apa? Sombong. Allah suruh mereka masuk ke Baitul Maqdis, mereka tak mau. Suruh berlawan dengan orang yang menguasai Baitul Maqdis, tak mau. Mereka kata pula dekat Nabi Allah Musa AS, fazhab anta wa rabbuka faqatila, wahai Musa, ang dengan Tuhan ang pergi masuk berlawan. Inna hauna qa'idun, kami duduk tunggu tang ni. Kalau betul Tuhan ang kata boleh menang panggil kami pergi. Macam tu firman Allah, Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Nabi Musa pun rasa down, lemah semangat. Dia kata apa? Wahai Tuhanku, bahawa tiada aku milik melainkan diri aku sendiri dan saudara aku iaitu Harun ini sahaja. Nabi Musa kira mengadu kat Tuhan. Dia kata, ya Allah, aku tak boleh buat apa dah dengan mereka ni. Aku cakap sepatah, mereka cakap 10. Aku kata kau ni, mereka kata kau no. Mereka tak mau ikut aku. Lah ni Nabi Musa kata, aku wa akhi, dan saudara aku Harun, tinggal kami dua aja nak buat kerja yang engkau suruh ni. Mengadu dekat Tuhan macam tu. Lain tiada aku milik akan mereka itu. Aku tak boleh kontrol Bani Israel ni. Aku surrender. Tuan-tuan, yang pi kena overdose dadah dalam majlis apa buat di apa ni tu, dak Melayu, duk mengaji universiti tempatan di kampung belah-belah kampung ni, mengaji kok belah Perlis, kok belah Kedah ni, celapa pergi sampai sana. Pakaian daripada upload masuk dalam internet ni, pakaian budak-budak ni kerana nak pergi berseronok dengan music future ni, dengan future music ni. Masya Allah. Ada sama duk mengaji dengan anak saya dulu, masa sekolah dulu, sama classmate dia tunjuk, kata ayah ni kawan saya dulu ni, perempuan pakai Allahu Akbar. Kita tanya budak mana ni, bukan duk bandang pun, duk kampung. Dan lah ni zaman universiti duk mengaji ni, lah ni mereka boleh belah pi. Yang mak pak di kampung ni, anak duk hantar SMS, duk telefon, kata duit tak ada, nak kena beli buku. Mak pak hantar ni pi dekat cash deposit bank ni, duk bubuh not 50, duk 50, hantar pi RM300. Rupanya dia pi situ. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa nak jadi? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi, wahai Tuhanku, aku tak boleh nak kontrol dah mereka ni, melainkan diri aku dan saudara aku sahaja. Yang lain aku tak boleh kontrol lagi. Tiada boleh aku kerasi mereka itu supaya taat kepada engkau. Nabi Musa kata, aku tak boleh buat apa dah kat mereka ni, nak paksa mereka suruh beriman pun tak boleh.
Firman Allah, fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin, maka pecahkan olehmu antara kami dan antara segala kaum yang fasik dengan hukum masing-masing. Nabi Allah Musa AS pun serah kat Tuhan, buatlah nak buat macam mana pun, aku dah tak boleh buat apa. Macam setengah ibu bapa hari ni tak boleh nak kontrol anak, tak boleh kontrol anak, sampai anak pergi jadi hantu di sekolah. Cikgu main ni, ada ibu bapa kata kat cikgu ni, dia kata saya tak boleh buat apa dah cikgu nak buat apa cikgu buatlah, bagi anak saya jadi elok sudah. Sampai tahap tu dah. Di rumah pun tak boleh, mak pak ni tak boleh tegur dan tendang bakupung terpelat TV dinding. Sebut dia sikit dan dia kaya. Dia kata susah dah duduk di rumah ni, hak tu tak kena, hak ni tak kena. Dia kaya kat mak pak dia, mak pak takut kat anak ni, takut. Ada kejadian-kejadian yang seumpama ini berlaku di dalam masyarakat kita hari ini. Firman Allah, qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah yatihuna fil ardi. Firman Allah, maka bahwasanya bumi Baitul Maqdis itu diharamkan ke atas mereka itu, yakni ke atas Bani Israel itu, masuk ke dalamnya selama 40 tahun. Tuhan marah. Aku suruh hampa masuk, hampa tak mau masuk. Aku janji kalau hampa masuk dia hampa menang pun hampa tak mau masuk. Hampa buat main-main pula dekat Nabi aku, dekat Nabi Musa. Hampa kata dekat Nabi Musa, hang dengan Tuhan hang masuk bih, kami tunggu sini. Kalau okey panggil kami. Perbuatan mereka ni mempersendakan perintah Allah ni, Allah marah. Maka mai ayat ni Tuhan kata apa? Fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah. 40 tahun Allah haramkan Bani Israel daripada pijak bumi Baitul Maqdis. Allah haramkan kaki mereka pijak bumi Baitul Maqdis 40 tahun. Dengan cara apa? Dengan cara Allah bagi mereka sesat di padang pasir Sinai. Kita dah cerita dah bulan 10 itu, padang pasir Sinai ni dia duduk tang mana tuan-tuan? Dia duduk tang mana? Dia duduk di sebelah utara Laut Merah. Sebelah kiri dia ada terusan Suez. Sebelah utara dia sempadan antara Mesir dengan Israel. Sebelah utara dia, yang kata Rafah tu, sempadan Rafah tu, dia ada sebelah utara padang pasir Sinai. Sebelah kanan ini sempadan di antara Jordan dan juga Arab Saudi. Kalau kita pergi Jordan, kita ambil highway dia tu, lalu ke Laut Mati tu, pergi terus lagi, dia akan tembus kan tu satu tempat nama Al-Aqabah. Dia tembus kan tu, dia boleh masuk bumi Saudi daripada Jordan. Itu sempadan sebelah kanan padang pasir Sinai. Sebelah bawah ni sikit dia nak menghampiri ke Tabuk. Kan Saudi, kawasan yang turun salji 2-3 kali ni, Tabuk dia ada sebelah kanan bawah ni. Di situ Allah sesatkan mereka di bumi itu selama 40 tahun, 40 sanah. Keluasan padang pasir Sinai itu berapa? 61,000 kilometer persegi. Duk kuntau dalam tu, pi balik. Dan padang pasir Sinai itu bukan kata masa tu, sampai hari ini pun kawasan yang sangat kering kontang. Yang kata padang pasir Sinai ini tempat Allah sesatkan Bani Israel, sekali dengan Nabi Harun, sekali dengan Nabi Musa, ni kawasan yang sangat kering kontang. Sampai hari ini pun hujan yang turun di kawasan tu tidak lebih daripada 4 inci setahun. Kering sampai macam tu. Taburan hujan satu tahun dia tidak pernah lebih daripada 4 inci setahun, ataupun 100 mm. Tak pernah lebih pada tu. Makna kawasan kering kontang. Sampai hari ini padang pasir Sinai ni ada lagi dihuni oleh orang-orang Badui di kawasan tu, masih ada sampai hari ini. Allah hukum mereka ni pasal bantah perintah Allah, suruh masuk dalam Baitul Maqdis tak mau, Allah sesatkan mereka selama 40 sanah, 40 tahun. Dia kata riwayat adalah mereka itu, Bani Israel itu 600,000 orang. Duk sesat dalam butuh 600,000 orang, bukan sikit. Berjalan mereka itu semalam-malaman, bersungguh-sungguh. Maka berpagi-pagi mereka itu di tempat mereka mula berjalan juga. Sesat.
jalan pergi, bukan dia aku patah balik, cerah so niat tempat kita duduk kemarin dia jadi macam tu. Tuhan hukum mereka. Siang hari demikian juga adalah tempat itu 9 parsah lebar, itu ikut ukuran lama, sehinggalah mati begitu ramai di padang teh itu, melainkan mereka yang belum umur 20 tahun sahaja yang hidup. Tua-tua mati habis, mati dalam duk sesat cari tak jumpa tu, mati habis. Tinggal hak muda-muda umur 20 ke bawah aja yang tinggal. Maka masuk tempat itu dan matilah Harun dan Musa di padang teh itu. Kemudian daripada mati Harun setahun, mati pula Nabi Allah Musa AS. Maka Harun tua daripada Musa setahun, mati betul-betul. Nabi Harun mati, lepas itu baru Nabi Musa mati. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin, maka janganlah kamu duka cita wahai Musa atas kaum yang fasik, yang jahat-jahat, Bani Israel itu, kerana mereka itu mustahak mendapat yang demikian itu kerana fasik mereka itu. Mereka patut dihukum macam tu kerana jahat mereka itu. Tuhan kata, dan adalah kejadian di padang teh itu dirahmat bagi Musa dan Harun dan juga Yusha yang kata Nabi tadi ini, dan juga Halak tadi ini, azab bagi Bani Israel. Nabi Musa walaupun ditakdirkan sesat sama dengan Bani Israel, tapi Nabi Musa Allah tidak bagi susah kepada dia, Allah pelihara dia. Tapi hak lain tu, hak bantah tu, Allah bagi azab kepada mereka. Dan Nabi Musa AS pohon kepada Tuhan ketika matinya bahawa hampirkan dia pada bumi Baitul Maqdis. Satu kali lempar batu, maka menghampirkan dia seperti pada dalam hadis Nabi. Dia sebelum mati, dia minta hadis kita baca awal tadi, minta kalau nak mati biarlah tak jauh dengan Baitul Maqdis. Allah makbulkan doa dia dan dia mati tak jauh nak pergi ke Baitul Maqdis. Dan dia angkat Yusha, ni lepas daripada mati Nabi Musa, Yusha bin Nun diangkat dia ni jadi Nabi kemudian daripada 40 tahun itu, dan suruh perang dengan golongan yang Jabbarin yang duk memerintah Baitul Maqdis pada masa itu. Maka pergilah Yusha bin Nun dengan askar yang masih tinggal. Hak mana mati-mati, hak mana tinggal itu Yusha bin Nun bawa pergi masuk ke Baitul Maqdis, dan berperang mereka itu, dan peperangan berlaku pada hari Jumaat, dan dihentikan matahari 1 saat sehinggalah selesai ia daripada perang mereka itu. Bila dia pergi, dia bawa pasukan pergi masuk nak perang, Allah stop matahari. Yang ini tuan-tuan boleh rujuk dalam hadis, ada cerita tentang hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata inna syamsa lam tuhbas li basharin illa liyusha. Hadis kata matahari tidak pernah di stop, ditahan, melainkan untuk Yusha. Waktu dia bawa pasukan masuk nak perang di Baitul Maqdis, nak habis siang, nak main malam, dia belum menang lagi, Allah stop matahari sehinggalah dia menang pada siang tu juga, baru Allah turunkan matahari jadi malam. Benda ni disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis dia, lam tuhbas li basharin illa liyusha layaliya sara ila Baitul Maqdis, sampailah dia dapat pegang Baitul Maqdis, baru Allah bagi jadi malam. Tuan-tuan, Tuhan boleh buat, tak boleh buat? Lebih pada tu Tuhan boleh buat, lebih pada tu Tuhan boleh buat. Takat nak bagi kemarau 2 bulan ni tak ada apa Tuhan. Dia bagi kemarau 2 bulan, pandai sangat nampak. Hari tu aku bagi hujan, peyau tak puas hati, aku bagi kemarau, peyau juga tak puas hati. Hampa mau apa? Tuhan kata, hampa mau apa? Aku bagi hujan, aku hampa tak sedang ke diri, hampa duk lawan, duk bantah aku juga. Aku bagi kemarau, aku hampa tak sedang diri, hampa duk lawan, hampa duk marah aku juga. Dah sampai 2 bulan, muka aku dah naik cerim dah. Kita Pulau Pinang ni tak apa lagi. Pasal apa? Pasal dia pergi sukat ayam di empangan tu, kata takat bulan 5 okey lagi. Maknanya pasal apa? Pasal orang Pulau Pinang tu main masjid mengaji ramai lagi. Pulau Pinang bagi tahu kata, insya-Allah sampai bulan 5 akhir ayam tak perlu catu lagi.
Kalau sampai akhir bulan 5 tak hujan juga, barulah nak catu ayam. Pulau Pinang special case. Kau belah Kuala Lumpur tuan-tuan, kau belah Selangor, kau belah apa, anu rambut cerin bertanduk habis dah. 2 hari sekali baru dia buka ayam, tu pun buka turun meleleh je, duk tahan cawan pun lambat penuh, tambahlah nak tahan dengan bekas ayam besar kan. Kita di sini alhamdulillah. Pasal apa? Macam ni kita tengok okey lagi. Malaikat turun main majlis kita ni, malaikat balik bagi report, tuan-tuan macam mana? Dia tahu okey. Okey, bagi hujan turun. Mai dah hujan kat kita. Alhamdulillah. Dan mai pun ke seluruh Malaysia semua dah dapat dah. Pasal apa? Pasal akhir sekali manusia tahu kata hujan ni kerja Tuhan. Pakat buat semayang istisqa, semayang minta belah kesian Tuhan, minta diturunkan hujan. Bila sampai tahap tu, Tuhan bagi balik hujan mai dekat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan cari pasal dengan Tuhan. Kalau Tuhan ambil tindakan, susah kita. Tu baru tahan hujan. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau Tuhan jadikan udara kita beracun? Oh, tak boleh bayang tuan-tuan. Kalau Allah nak buat, dia jadikan udara yang kita duduk sejuk ni beracun. Allahu Akbar. Berebut pergi beli balang gas ni. Orang pakai gas tu terjun laut, kita pakai gas duduk jalan ke dalam duduk, tengok duduk main ke Penang Road, duduk kalah gas belakang. Tengok Penang Road, tengok duk kena tsunami pun duk pakai gas belakang. Ni apa ni? Allah bagi udara beracun. Mungkin tak Allah buat? Mungkin. Tidak mustahil bagi Allah. Tengok tahap derhaka kita dekat dia tera mana. Selagi mana ada orang yang masih mau rokok sujud kepada Allah, belah ihsan rahmat Allah ada kat kita semua, insya-Allah. Baik, so dia kata di sini apa dia? Dan berperang ia akan mereka itu pada hari Jumaat. Allah stop matahari sehinggalah selesai Yusham daripada perang mereka itu. Dan ada riwayat daripada Imam Ahmad, satu hadis, bahawa matahari tidak ditahan atas seseorang melainkan bagi Nabi Yusham segala malam yang ia berjalan ke Baitul Maqdis. Dan bagi Nabi SAW juga biasa Allah tahan matahari. Pertama, hari perang Khandaq. Tuan-tuan baca balik cerita perang Khandaq. Masa berlaku perang Khandaq kan, siapa yang bagi idea korek-korek siapa dia? Salman Al-Farisi. Kubur dia pun ada di Baitul Maqdis. Kubur Salman Al-Farisi, satu orang Parsi, bukan orang Arab. Tapi Nabi kata apa? Salman min ahli. Nabi kata Salman keluarga aku. Nabi kata Salman min ahli, Salman keluarga aku. Nabi kata. Ulama hadis semua sepakat Salman termasuk di dalam Ahlul Bait, termasuk di dalam senarai keluarga Nabi, walaupun dia bukan Arab, walaupun dia tak ada darah keturunan Nabi, tetapi Nabi endorse Salman min ahli, Salman keluarga aku. Salman Al-Farisi bagi idea korek parit masa perang Khandaq. Khandaq tu mana parit, dia bagi idea, Nabi terima idea dia dan bersebab musabakkan itu, Islam menang di dalam perang Khandaq. Nampak tuan-tuan? Ini waktu berlaku perang Khandaq, musuh duk attack ni, sampai Nabi dan sahabat-sahabat Nabi tak dan sembahyang asar. Tak dan. Dah masa asar ni dah nak habis dah. Tak boleh nak lari, nak buat sembahyang dalam ketakutan pun tak boleh. Masih duk kena asar dengan mereka. Allah stop matahari. Jangan turun lagi sehinggalah Nabi dan sahabat-sahabat selesai sembahyang asar. Baru dia main waktu malam. Dan Nabi marah dengan apa yang berlaku, sampai ada dalam hadis Nabi kata apa? Mudah-mudahan Allah penuhkan perut-perut dan rumah-rumah mereka yang menyebabkan kami tergendala sembahyang asar ini dengan api. Nabi kata
Kerana mereka main duk kacau kami kita ni, jadi duk kalut dengan perang sampai tak ada semayang ni, sampai masa nak habis, sampai Tuhan kena stop matahari nak bagi Nabi semayang dengan sahabat-sahabat Nabi semayang. Nabi kata mudah-mudahan Allah penuhkan perut mereka ni, kafir musyrikin yang main serang Nabi ni, mudah-mudahan Allah penuhkan perut mereka dengan api neraka, dan Allah penuhkan rumah mereka dengan api neraka. Ni hadis riwayat Imam Ahmad. Dia kata apa? Hari perang Khandaq Allah stop saat matahari, ketika lalai mereka itu daripada sembahyang asar sehinggalah jatuh matahari, maka dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat sembahyang mereka itu tunai dan tidak qada. Allah bagi. Dan yang keduanya, pagi pada malam Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, pergi Baitul Maqdis boleh tengok ni, tempat yang kata kejadian Isra dan Mi'raj ini di sana. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah jalankan Nabi pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita pergi di sana boleh tengok tempat kejadian tu. Tang mana Nabi sembahyang mengimamkan para Nabi semua, tang mana borak Nabi ditambat, ada semua tuan-tuan. Bila pergi tengok, dia klik dalam hati kita ni, klik benda yang kita duk baca dalam Quran, dalam hadis, di sini tempat dia semua dah. Tiap-tiap satu jengkal bumi tu ada cerita dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi pada pagi malam Mi'raj itu, ketika mengkhabar Nabi dengan datang angkatan unta ketika jatuh matahari, maka jatuh matahari angkatan unta itu belum datang, maka dikembalikan Allah akan matahari itu sehingga datang angkatan unta itu, dan itu mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah dia masuk kisah dua anak Nabi Adam. Dan anak Nabi Adam yang paling popular ni siapa dia? Anak Nabi Adam yang paling popular dua orang ni siapa dia? Habil dan Qabil. Dia akan main cerita Habil dan Qabil dalam Quran. Surah yang kita dah baca ni surah Al-Ma'idah. Dia akan main cerita tentang dua anak Nabi Adam. Beranak main sepasang beranak main. Kemudian disyariatkan pada zaman tu menikah berselang. Laki-laki yang kembang dengan perempuan ni tak boleh menikah dua tu, dia kena menikah dengan kembang adik dia. Adik kena menikah dengan kembang abang dia. Dan berlaku apa yang berlaku diceritakan kepada kita di dalam Al-Quran. Dia main pula cerita selepas itu nak menyelesaikan masalah antara dua anak ni. Nabi Adam pun dah kena test dah dengan anak tak dengar cakap ni. Nabi Adam dah kata dah, ini perintah Allah. Habil hang kahwin dengan dia ni, Qabil hang kahwin dengan dia ni. Seorang setuju, seorang tak setuju. Nabi Adam kata, tapi ini Allah yang perintahkan. Tak mau. Anakku Sazani juga dia ni pun tak mau. Aku ke mana apa aku mau kembang aku. Pasal apa pula aku nak pergi nikah dengan kembang dia? Pasal apa? Pasal kebetulan hak segak ni nama Iqlimah, setengah baca Aqlimah, segak. Jadi kembang dia tak mau lepas. Dia kata pasal apa aku tak, dia beranak keluar main sama dengan aku mau kat dia. Pasal apa pergi bagi kat aku hak dia ni tak segak. Jadi kacau. Allah Subhanahu wa ta'ala perintah Nabi Ibrahim suruh anak-anak dia buat korban. Dia akan cerita ni, Habil ni apa kerja dia, Qabil ni apa kerja dia, dan apakah persembahan korban yang dibuat oleh mereka ni. Dia akan cerita esok ni, insyaAllah. Lepas itu cerita tu dia berakhir dengan berlaku pembunuhan yang pertama di dalam sejarah ketamadunan manusia. Sama juga macam mana kita baca cerita Nabi Adam alaihi salam tadi, macam mana kita baca cerita Hawa menjadi presiden kes. Adam terlupa, kata dia dah sedekah 40 tahun umur dia kepada Daud. Dia kata dah. Hawa engkar apa yang dipesan, yang diperintah oleh Allah, oleh suami dia. Maka akhirnya berlaku kepada anak cucu. Demikian juga anak Nabi Adam buat pembunuhan yang pertama. Maka setiap pembunuhan yang berlaku selepas daripada itu, dia menanggung dosanya. Dia akan cerita detail di dalam ayat-ayat akan datang insya-Allah.
Nah, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.